الرحيم الحمد لله الذي بعث النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق من رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصابرين ومنعم الشاكرين وأشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله تعالى للعالمين سبحانك اللهم خير مؤلم علمت بالقلم القرون الأولى أرسلت بالتوراة موسى هاديا وبنى البتول فعلم الإنجيل وفجرت ينبوع البيان محمدا فسق الحديث وناول التنزيل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين والتابعين وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أسامينا وسلسلاتنا وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين شيء لله لهم والفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, saya syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat juga hadir ke jemputan di bank ini walaupun tadi hampir tersesat pergi ke menara bank. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih pada saudara kita Tuan Najani yang saya hormati, pengurusan tertinggi bank, managing directors, pegawai-pegawai, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita syukur dan saya ucap syabas pada tuan-tuan sekalian lah. Di waktu rehat sebegini, tuan-tuan buat majlis ilmu yang walaupun dibuat di bangunan bank di dunia, tetapi nilainya sama dengan kebun di syurga. Buat dekat dunia, tetapi nilainya sama dengan kebun di syurga. Sangat ternilai. Dan kalau kita ingin kumpulkan 10 dunia sekalipun nak lawan satu kaki ataupun kurang lagi tanah yang ada di syurga, tidak akan dapat membelinya. Tetapi majlis sebegini, taraf dia sama dengan kebun di syurga. Nabi SAW menyebutkan kepada para sahabat, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Dan apabila kamu melalui taman-taman syurga, hendaklah kamu join, ikut serta. Para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apakah dia taman-taman syurga itu ya Rasulullah? Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Hilatul dzikri." Kebun-kebun syurga itu adalah halaqah-halaqah zikir. Riwayat yang lain, kebun syurga itu adalah majalisul ilmi, majlis-majlis ilmu. Sebegini, ini majlis ilmu namanya. Masya Allah, nilainya sama dengan kebun di syurga. Dan orang yang duduk dalam majlis ilmu ini, Allah akan ampunkan dosa mereka. Masya Allah, dalam hadis
Panjang Sahihul Bukhari, Allah bertanya kepada Jibril sedangkan Allah mengatakan orang yang duduk dalam majlis ilmu itu apa mahu mereka? Apa yang mereka mahukan? Ya Allah, mereka mahukan surga. Allah bertanya, apakah mereka pernah lihat surga? Belum ya Allah. Kalau mereka melihat surga macam mana? Ya Allah, nescaya mereka akan bersungguh-sungguh untuk datang ke majlis ilmu. Apakah mereka mohon lagi? Ya Allah, mereka itu mohon dijauhkan dari api neraka. Apakah mereka melihat neraka itu? Tidak ya Allah. Kalau mereka melihat, apa akan mereka buat? Ya Allah, nescaya mereka bunuh buat amal kerana lari daripada neraka dan segala kesiksaannya dan segala siksaan dan segala cobaan di dalamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Ishhadu ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Wahai para malaikat sekalian, kamu naik saksi, be witness sekarang bahawa aku ampunkan semua yang hadir dalam majlis itu. Masya Allah, walaupun sekejap, 1 jam, tak sampai 1 jam insya-Allah, tapi nilainya pertama tadi sama dengan kebun di surga. Yang kedua, senang-senang diampunkan dosa kecil kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para malaikat bagi tahu, ya Allah, di kalangan yang duduk-duduk tadi itu bukan dia nak dengar majlis ilmu, dia saja untuk tunggu kawan ke apa saja nak perhati masa, nak makan tak boleh bila puasa. Jadi dia duduk saja duduk. Apakah mereka dia ni dapat juga akan buat yang Allah ampunkan dosa dia tadi? Maka Allah mengatakan, humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka itulah dia kaum yang duduk dalam majlis itu tidak akan pernah kecewa. Hak duduk tadi tak ada niat kata nak dengar ceramah kan, dengan majlis ilmu saja. Mungkin sambil nak tunggu masuk jabat tidur zakat ataupun ada janji dengan kawan-kawan semua, dia duduk saja. Masya Allah, baginya tidak pahala. Ini Masya Allah, saya ucapkan syabas kepada tuan yang hadir majlis ilmu. Bukan senang kan untuk majlis ilmu dengan hari lalu ni very challenging time. Maksudnya masa tidur ni Masya Allah. Tidur orang yang berpuasa itu naumus shaimi ibadatun. Tidur orang yang berpuasa itu adalah ibadat. Maka tidurlah. Sebagai ibadat. Tetapi kalau kita boleh lawan tidur anda nak dapat ilmu, insya-Allah pahalanya lebih besar lagi. Tajuk yang dibagi pada saya, puasa yang diterima. Masya Allah, tabarakallah. Sangat tepat tajuk ini. Saya suka tajuk ini. Bukan sahaja puasa yang diterima, solat yang diterima, zakat yang diterima, haji yang diterima. Awal kita cerita terima ni. Sebab dalam istilah agama ada dua. Pertama sah, yang kedua maqbul. Sah kalau syarat persyaratannya dipenuhi, maka dia lengkap. Maka ibadah itu tidak perlu diulang lagi. Dalam istilah ibadah khusus, solat, zakat, puasa, haji, tidak perlu diqadha lagi. Tetapi istilah maqbul lebih daripada itu. Kita nak cerita terima lebih daripada itu lagi. Mungkin ibadahnya sah, tapi belum tentu maqbul diterima Allah. Kalau puasa ataupun ibadah yang maqbul diterima Allah, insya-Allah sah, bermakna tidak perlu lagi mengulanginya. Dalam arti kata qadha. Perumpamaan yang mudah. Bank perlukan staf baru. Due date hari ini pukul 2 petang sehari. Maka mainlah ada orang ni, applicants ni, dia datang, dia main sini pukul 1.50, siap dengan envelope, whatever dalam tu semua ada lengkap. Jumpa pergi dekat kaunter and then maka petugas di situ dia check. Alhamdulillah semua requirements, maksudnya semua borang-borang yang diperlukan,
experience dia, qualification dia, semua tu ada dalam tu. Maka dia ambil, tak ambil yang katanya sampul surat itu. Dia akan ambil pertama apa yang diminta, yang ditik-tik semua lengkap. Yang kedua, syaratnya hari ini due date pukul 2, dia main pukul 1.50. Bermakna dia kena ambil, maksudnya sah. Lengkaplah orang itu, dia ambil orang itu. Tapi belum tentu pihak pengurusan MDEC akan terima dia sebagai a part and parcel of this group. Belum tentu. Belum tentu dia akan diterima menjadi pekerja di sini. Sama juga student yang nak masuk universiti, Masya Allah, dia isi borang, iborat yang ini dipanggil, dan isi semua sekali sen sampai ke universiti. Sampai tak sampai universiti, tolak tidak tolak, universiti berhak untuk menerimanya sebab unit belum lagi dan semua apa orang-orang sudah dilengkapi. Tapi belum tentu kos yang dia minta itu akan diterima oleh universiti. Kalau dia minta medics umpamanya, dia kena straight A's. Kalau 8 straight A's, kalau 9 straight A's. Kalau 7 A's, 1 B minus, B minus pula kena English, automatically dia akan reject. Bukan reject URA, mungkin juga URA tak mana. Itu nanti orang tak asal URA reject you ataupun dia dihold dahulu, dia kena tukar pharmacist ke ataupun physical science ke life sciences dan sebagainya. Demikian yang namanya solat, demikian yang namanya puasa. Mungkin sah puasa itu, tapi belum tentu makbul diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermakna puasa dia sah sebab dia tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Daripada terbit fajar sampai terbenam matahari, sah, tapi belum tentu makbul di sisi Allah. Sah, maka tidak perlu dia qada untuk tahun akan datang, tapi belum tentu dapat pahala. Mungkin sahaja dia dapat dosa, mungkin ataupun dia dapatkan dahaga sahaja. Sebab itu Nabi pesan, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai orang yang puasa, ini Nabi sebut orang yang puasa, dia puasa. Berapa ramai orang yang puasa tak dapat apa daripada puasa dia, melainkan dapat dan dahaga sahaja. Dalam kitab Sirrul Asrar, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyebutkan, rubba sa'imin muftirun wa rubba muftirin sa'imun. Rubba sa'imin muftirun wa rubba muftirin sa'imun. Mungkin sahaja orang itu berpuasa tapi dia buka puasa. Mungkin sahaja orang itu buka puasa dalam arti kata makan minum, tapi dia ini sebenarnya berpuasa. Apa sebenarnya rahsia? Apa sebenarnya yang kata puasa itu? Kerana itu topik ini sangat bagus. Sebenarnya kena awal 1 Ramadan baru betul dia tahu ini. Kita nak habis nanti, Masya Allah. Kalau kita sebelum kita cek nanti apakah hak kita puasa ni diterima tak diterima. InsyaAllah diterima, InsyaAllah kita lagi nak diterima puasa kita ni bukan semudah yang kita kata. Kerana puasa itu adalah ibadah. Bila kata ibadah, dia ada prasyaratnya. Sebab itu orang yang sangat layak membicarakan ini dan sangat tuntas dan sangat detail dan sangat kemas membicarakannya adalah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala alaih. Sebab beliau mengatakan puasa itu ada 3. Siapa puasa peringkat pertama, belum tentu puasanya diterima oleh Allah. Dia hanya kaffu al-batni wal-faraji an qada'i syahawat. Dia hanya menahan perutnya, menahan kemaluannya daripada menunaikan syahwat. Perutnya bersyahwat, perutnya syahwat kepada makanan,
syahwat kepada minuman, tidak makan dia, tidak minum dia, sekadar itu sahaja. Tapi mulutnya Masya Allah tidak berpuasa mulutnya, matanya Masya Allah, tabarakallah. Bahaya juga pergi ke MDM ni nanti saya lalu kau sami tadi, ya Allah, kurang puasa saya hari ini. Mohon maaf, kita sungguh-sungguh ni, kita ikhlas. Kalau tak tengok saya, kita cari jalan. Allahu Akbar. Inilah yang disebut al-ula laka wa laysat 'alaka tamina. Nabi pesan pada Sayyidina Ali, al-ula laka wa laysat 'alaka tamina. Hadis yang lain, al-ula laka wa athaniyatu 'alayka. Pandangan kamu atau tanpa sengaja, hak tu untuk kamu. Rezeki kamu, gerakkan rezeki. Sebab kita tengok tak ada sengaja apa, tengok kali kedua, itu menjadi dosa pada kamu. Pandangan pertama itu rezeki, bukan kata rezeki apa lah, maksud kata tak apa, tak berdosa. Hak kedua tu berdosa, tapi hak pertama walaupun tak berdosa, jangan panjang lama-lama, jangan panjang lama-lama. Dan Ustaz kata hak kedua tu dia berdosa, hak pertama tu dia 1 jam tengok. Tak apa saja. Masya Allah, tabarakallah. Kumpulan pertama ni dia puasa setakat itu saja, tak makan, tak minum, mohon maaf lah, tak bersama isteri ataupun suami di setiap hari puasa, itu saja. Kalau setakat tu, ramai orang boleh buat. Orang bukan Islam boleh buat, Masya Allah, tabarakallah. Saya baca puan dia baru ni, dia kata seronok puasa, dia kata. Maksudnya tadi dia istilah seronok puasa. Tapi puasa dia, puasa sekadar itu saja. Puasa yang ketiga kita langkah dulu. Kita nak cerita puasa yang kedua yang diterima oleh Allah. Puasa yang ketiga itu sangat dahsyat. Shaumul qalbi ani al-hidri daliyati wal afkari ad-dunyawiyati wa kafihi an siwallah. Ini puasa para nabi, puasa para rasul, dan puasa para muqarrabin, awliya-awliya. Kita tak boleh puasa ni, iaitu puasa hati dia daripada sesuatu yang lain daripada Allah dan perkara-perkara dunia. Ingat saja perkara dunia, batal puasa dia. Umpama dia pergi kerja, maka dia tanya apa makan tadi untuk usaha, untuk buka puasa, tak apa, dia kata makan cendol, benda apa ni, cendol dengan cakui, batal puasa. Kalau dah hari ini Allah Maha Pengasih Nabi untuk kita, kalau dah Allah kata kena puasa tahap ketiga ni, ramai kena qada. Dalam qada pun batal lagi puasa. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tidak ada surah dalam Quran melainkan semuanya dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allah pengasih kepada kita ni. Kalau Allah nak balas kita, memang sangat layak kita kena balas terhadap dosa dan kesalahan kita ada. Tapi Allah, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku mengatasi akan hak lain. Dalam satu peperangan ada seorang makcik ni, dia bawa gendong anak dia tak kecil. Kerana huru-hara peperangan ni, jatuh anak ni tertidur, tak ada nak ambil sebab huru-hara sangat tengah kuda berlari dengan anak panah ni, bersintang siap dengan bunyi keriting petang. Akhirnya masuk di dalam khemah. Menangislah makcik ni, Masya Allah, apa akan jadi anakku, tak ada harapan hidup dah. Akhirnya habis peperangan, ada orang sahabat jumpa budak kecil dan dia kata, alihada sabiyin ummun fikum, alihada sabiyin ummun fikum yakadu al-yamun. Adakah mak pada baby ni, adakah mak pada baby ni, dia ni nyawa-nyawa ikat dah ni. Masya Allah. Tak pakcik tadi ni daripada tent dalam kemah tu, dia dengar tengok, Masya Allah, dia angkat di siapa anak dia tadi yang ketiga. Dia terlampau berlari, Masya Allah, dan dia ambil, dia cium, Masya Allah, sampai menangis dia. Sahabat-sahabat ni tengok menangis. Sahabat orang lelaki ni menangis. Bukan senang orang lelaki menangis.
Kalau orang lelaki menangis dia ada sebab dia. Masya Allah, Allah. Kalau perempuan menangis sebab jiwa perempuan lembut. Kalau orang lelaki menangis, perempuan boleh jadi. Ustaz tadi kata, ni ayat macam buaya, dia kata. Masya Allah, bukan semua. Masya Allah, sahabat menangis. Nabi tanya, mana begitu? Kenapa kamu menangis? Ya Rasulullah, rahmatul ummi biniha. Kerana rahmat kasih sayang mak ni pada anaknya. Saja Nabi provok. Nabi saja nak test. Ataraunha tariqat benaha finnar. Kamu orang siasat ni dia akan campur anak dia dalam api kah? Ya Rasulullah, jangan. Takkan dalam itu ya Rasulullah. Tadi sudah nak sangat dengan anak dia tertijar, tak ada nak ambil menangis dalam khemah nak anak dia tu mudah-mudahan hidup. Ni dah dapat hidup pula ni, tak akan campur dalam hati. Kenapa? Kasih sayang dia kepada anaknya. Nabi mengatakan, Allah, demi Allah, Inna Allah arhamu li abdihi al-mu'min min hadihi ibniha. Demi Allah, Allah lebih kasih kepada hamba yang beriman daripada mak ni kasih pada anaknya. Kerana itu Allah kasih kat kita. Orang zaman dulu kalau buat amal kejahatan terus terbelah bumi, terperosok masuk dalam, akan ada hadirinta daripada langit. Masya Allah, tuyul tak dia. Mana kadang-kadang berubah ini berubah macam, dan kadang-kadang mana belanjang, Masya Allah, tarik balik, Masya Allah, belanjang lagi. Kita lah ni buat maksiat, ada belanjang, keluar, naik balik, boleh lagi. Allah rahmati kerana apa? Kerana ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi puasa yang ketiga ni mustahil. Siapa pun kuat iman dia tak boleh, dia mesti ingat juga nak makan apa saya nak makan apa iftar. Mesti walaupun nak minum banyak, ingat minum banyak je. Betul. Alhamdulillah, Allah bagi kita puasa yang kedua. Kita bincang, mudah-mudahan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Puasa berbunyi kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tuan-tuan, saya nasihatkan seperti mana guru kita nasihatkan, baca kitab Ihya Ulumuddin. Ulama katakan, "Faman lam yaqra'il Ihya falaysa bi ahya, wa man lam yaqra'il Ihya falaysa bi ahya." Siapa yang tak baca kitab Ihya Ulumuddin, dia bukan orang yang hidup. Masya Allah. Disebut di dalam kitab Al-Minhaj As-Safi fi Syarh Tariqat Ali Ba'lawi, karangan Al-Habib Ibrahim Habib Zaid ibn Ibrahim ibn Sumay. Habib Halim tahu insya-Allah. Masya Allah, beliau katakan dalam kitab ini, ulama kasyaf, ahlul kasyaf, dilihatnya apa? Iblis dan syaitan lari bertempiaran, wa ala ra'sihim turab. Lalu ditanya atas kepada mereka yang ada tanah, ditanya, ma sya'nukum, awak kamu lari depan lagu ni? Lalu kata syaitan, lalu iblis, qad kunta kitabun nakhshan nas yattabi'unahu. Kami lah ni telah ditulis satu kitab dan kami takut manusia ikut pedoman dalam kitab ni. Rupa-rupanya zaman tu ditulis kitab apa? Kitab Ihya Ulumuddin. Tuan-tuan beli murah saja, dia 8 jilid, hak Melayu 8 jilid. Saya beli bukan baru ni, lama dah. Saya beli dalam 170. Dalam bahasa Melayu, kalau tuan-tuan tak boleh bahasa Melayu, beli hak Arab. Arab dia 5 jilid. Arab dia 5 jilid saja, Masya Allah. Tuan-tuan beli siapa beli kitab ni, insya-Allah rumah dia barakat. Tapi beli baca, jangan buah dalam plastik pun ketika dekat undung mata suci dia dalam buku saja. Dia kena baca. Dalam kitab Ihya, Imam Ghazali sebut saumul khusus ni puasa kita. Mudah-mudahan diterima. Apa dia syarat dia? Kaffus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wa sa'iril jawarihi 'anil atham. InsyaAllah kalau dapat ilmu ini, insyaAllah diterima oleh Allah. Pertama tadi perut jaga, yang maluan jaga saja tu belum tentu diterima oleh Allah.
Kedua ni insya-Allah, pertama sekali jaga as-sama', jaga pendengaran. Lepas itu baru jaga penglihatan. Ini the miracle of hadith in Al-Quran. Dalam Al-Quran selalu sebut wallahu sami'un basir wa huwas sami'ul basir. Allah lah yang maha mendengar, yang maha melihat. Allah maha mendengar, maha melihat. Selalu didahului dengan as-sama', mendengar, barulah al-basir, melihat. Tuan-tuan yang mengaji sains, dalam human embryonic processes itu, bagaimana janin itu terbentuk. Kalau ditengok telinga dengan mata, hak mana duduk keluar? Telinga duduk keluar, baru mata. Ini miracle. Ini kata mukjizat Al-Quran Karim. Ibn dalam hadis pun sebut demikian. Dalam kitab ini pun sebut jaga telinga kita. Daripada apa? Jaga jangan mendengar orang mengumpat. Siapa selalu mengumpat? Yang lelaki ke orang perempuan? Kalau drama Melayu dia kata perempuan, kalau drama Melayu lah. Jangan salah kami dah, salah dalam drama Melayu, salah kata Melayu. Tuan, mengumpat ini apa? Mengumpat ini menceritakan sesuatu yang benar tentang orang lain di belakangnya. Kalau dia dengar, dia akan marah. Ini nama mengumpat. Tapi kalau menceritakan sesuatu yang tak benar tentang orang itu di belakangnya, kalau dia mendengar, dia marah. Ini namanya fitnah. Umpamanya dia pakai kain terbalik. Umpamanya hari ini pergi kerja pakai kain terbalik, selipar pun selipar terbalik, maka kita duduk dekat belakang dia, itu namanya mengumpat. Kalau cerita tak betul tentang dia, itu bukan mengumpat, ini fitnah. Wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh. Jaga-jaga, jangan mengumpat. Jaga-jaga, jangan mengumpat. Dan jangan mendengar umpat di telinga tadi. Tuan-tuan, kadang-kadang kita kata saya bukan mengumpat, Ustaz, saya dengar saja. I just how to say that? Boleh cakap Jawa ni, boleh tak? Saya sekadar untuk pasang telinga saja. Kalau saya tak dengar dia mengumpat, nanti dia kecil hati. Masya Allah. Al-mughtab wal-mustami' syarikani fil ithm. Orang yang mengumpat dengan orang yang mendengar umpat sama saja dosa dia. Kerana itu jangan mengumpat dan jangan dengar umpatan. Tanda orang itu bagus, kalau orang ini sedang mengumpat, kita main pakai lerai tadi di tempat lain, itu tanda kita bagus. Sebab kita tentatif program tadi mengumpat. Jadi itu main tak jadi, sebab orang soleh ni main, tak jadi dia mengumpat. Ataupun kita main ni tentatif program ni mengumpat, main kita ubah tajuk puasa yang diterima oleh Allah. Ni bagaimana kita ni orang bagus. Dalam kita orang tak bagus, tentatif program mengumpat 1 jam, main kita dah nak habis dia ni, kita tambah lagi setengah jam sebab dia banyak input dia kata. Orang main ni banyak cerita. Itu tanda kita tidak bagus. Sebab itu Nabi mengatakan ishabu man dzakarakum billahi ru'yatuh. Hendaklah kamu bersahabat dengan orang-orang yang bila kamu lihat orang itu, kamu segera ingat kepada Allah. Yang kedua, mata. Jaga mata kita. Telinga tadi, dengar orang baca Quran, radio YT, buka radio YT, dengar orang ceramah dalam itu. Hari ini 6.45 wajib buka bernama 24. Radio bernama 24 televisi. Hari ini Isnin sampai Jumaat, setiap pukul 6.45 buka radio bernama 24. Buka saja, tak ada apa. 6.45 sampai pukul 7 sahaja, 15 minit saja, tak panjang. Buka saja televisi. Apa dalam tu tak apa, dengar saja.
siapa tu kalau dengar suara macam-macam diam-diam saja. Nampak dah 5 bernama daripada kita dengar benda lain. Kita dengar usaha bercerita, alhamdulillah, sambil-sambil kita beramal dan kita dapat pedoman. Ini telinga. Tak boleh baca Quran, dengar orang baca Quran. Sebab itu pergi tarawih, muslimat pun pergi tarawih, dengar orang baca Quran. Itu sunnah Nabi. Nabi pernah suruh Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari dan Sayyidina Ali baca depan. Sampai keduanya rasa macam tak selesa. Kaifa aqra'ul Quran 'ala man unzila ilayhi. Macam mana saya nak baca Quran kepada orang yang Allah turunkan Quran padanya? Sebab Allah turunkan Quran pada Nabi. Maka Nabi katakan, tak apa kamu baca dapat pahala, saya dengar dapat pahala. Nabi kena, kalau kita tak lancar, dengar orang yang baca Quran. Yang kedua, mata ni jaga mata. Mata saya tadi payah nak jaga, Masya Allah. Alhamdulillah, sampai juga ke MD ni, Masya Allah. Tuyuk, sebesar-besar onta dekat sini, Masya Allah. Itu tandanya Arab, Masya Allah. Arab onta ni, tuan-tuan, dia ni satu kelebihan onta, mata dia tajam. Kenapa mata onta tajam? Salah satu sebabnya ialah unta kalau dia nak kencing dia tak tahan. Kalau dia nak kencing, tentulah dia kencing. Kita pun sama. Siapa yang pakai spectacle ataupun yang belum pakai spectacle lagi, kalau kencing jangan tahan. Tapi kencing kat tandan lah. Jangan baca unta tambah dia berdiri, tentu dia kencing. Sebab itu nak satu remedi untuk mata orang pakai aspek mata ni, mudah-mudahan turun dia punya power tu, insya-Allah. Kencing jangan tahan, insya-Allah. Sebab kencing kalau ditahan, pertama dia boleh menyebabkan mata jadi kabur. Yang kedua, dia cepat tua. Kerana itu masa kencing saja buang, masa kencing saja buang. Bila ada rasa, tak rasa jangan rasa. Jadi keluar dari batu darah apa semua, darah dan sebagainya. Mata kita, Masya Allah. Ini majlis ilmu lagu ni. Kata Imam Tabrani, tidak berkumpul satu majlis 40 orang lebih, melainkan ada seorang wali. Ini lebih tak lebih? Bahaya ni lebih. Wali dia tahu, kakak ni cuy dan cuy. Masya Allah. Kalau lebih, seorang insya-Allah wali. Mungkin dia tak tahu dia wali, tapi dia lah wali. Tapi jangan mengaku jadi wali. Mengaku saja mula orang tanya siapa wali hari ni, dia pun sah dia wali nikah sah. Tapi wali betul wali. Kerana itu duduk dalam majlis ni, mungkin amalan dia sedikit saya istiqamah itu menunjukkan jadi wali. Dan duduk dalam majlis ilmu ni, insya-Allah mungkin kita lihat wajah orang yang saleh. Orang saleh punya lihat wajah orang yang saleh, orang yang saleh punya lihat wajah yang saleh, terus sampai melihat Nabi. Sebab itu guru kita ijazahkan amalan ataupun hadis musalsal melihat. Nabi katakan, man ra'ani aw ra'a man ra'ani ila yaumil qiyamah dakhala al-jannah. Siapa yang melihat aku dan pernah melihat orang yang pernah melihat aku, dia masuk dalam syurga. Ini hadis musalsal. Hadis ini kuat. Berlaku kepada Al-Habib Hasan bin Salih Al-Bahar. Ada seorang ini, dia masak daging tak perlu-perlu, tak campur daging dia, tak lembut-lembut. Masak sejam, 2 jam, 3 jam, tak lembut-lembut. Akhirnya dia bingung. Esok dia tanya dengan seorang alim di Yaman, ya Tuan Syekh, saya jadi hairan. Biasa masak daging ni sejam 2 empuk dah, tak empuk-empuk sampai hari ni. Kata Tuan Syekh ni, cuba kamu flashback balik, apa berlaku pada Musawi 2 ni. Dia kata, bini saya suruh saya beli daging dekat pasar. Dalam perjalanan nak balik ke rumah, saya dengar ada orang kata Al-Habib Hasan bin Salih Al-Bahar meninggal dunia.
Maka saya pergi ke rumah dia dan tengok jenazah dia. Kata orang hadis ni tadi, inilah dia sebabnya. Sebab Al-Habib Hasan bin Salih Al-Bahar Al-Jufri, beliau pernah katakan, siapa lihat wajah saya ni, dagingnya tak dimakan oleh api neraka. Ini kata-kata orang sufi. Kata-kata orang sufi ni, tuan-tuan, bila kita dengar, jangan terus kata tengok sesat, jangan begitu. Sebab kita bukan orang sufi, kita tak tahu. Ada orang mengaji Arab sini. Ini kata orang sufi, kalimah lagu ni apa? Siapa tengok saya, maka dagingnya tidak dimakan api. Sama juga pernah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, siapa yang lalu dekat madrasah saya, maka dia akan diringankan siksanya di neraka. Seolah-olah beliau yang punyai kuasa untuk meringankan, memberatkan. Sebenarnya ini disebut di dalam kaedah bahasa Arab jumlah doaiyah. Ini adalah satu ayat doa. Khabariyah lafzan, insyaiyah makna. Faham tu sendiri? Saya risau saya ni. Faham sebab saja. Tanya dengan Ustaz. Ini dari segi lafaznya adalah lafaznya dari segi begitu. Dari segi lafaz sedikit dah betul, tapi sebenarnya insyaiyah makna. Dari segi insyaiyah yang maksudnya adalah maknanya adalah doa. Mudah-mudahan siapa yang lalu kat sekolah saya ni, mudah-mudahan kerana yang lalu di sekolah saya lebih baik daripada lalu dekat kelas malam ataupun dekat swimming pool, Masya Allah, dekat karaoke, Masya Allah, itu tujuannya. Jadi mata kita ni lihat orang saleh. Siapa lihat wajah orang saleh, maka dia boleh jadi remedi pada hati dia. Sebab itu 4 perkara. Kalau kita lihat dari ibadah, first, lihat muka mak. Lihat muka mak tu. Yang kedua, lihat Kaabah. Sebab itu dekat tempat kita ni sajadah ada Kaabah. Supaya apa? Supaya kita terbayang-bayang Kaabah, tapi tak boleh lawat Kaabah betul. Yang ketiga, lihat langit. Sini boleh lihat langit kan? Boleh lihat langit sedang ni. Sebab lihat, Masya Allah, jerbu. Siapa main jerbu ni? Allah. Lalu tu lihat nak hujan, siapa yang turunkan? Allah. Lihat gelap malam. Siapa orang dalam dunia ni boleh tutup siang dengan malam? Siapa yang boleh dalam dunia ni cerahkan malam dengan siang? Allah saja. Dulu Sadi dulu dia pernah kata dia nak terangkan bukit Batu Kif itu dengan cahaya. Boleh saja sebab duit banyak dan sebagainya, tapi belum tentu boleh terangkan seluruh gombak ataupun segi gombak. Itu saja boleh lah. Siapa yang terangkan semua kegelapan dalam dunia? Allah. Siapa yang gelapkan seluruh yang keterang dalam dunia? Allah. Satu kita lihat. Yang keberapa? Yang keempat, lihat Mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran lihat saja dapat pahala. iPad, iPod ni, Note 10, lihat, insyaAllah dapat juga pahala. Tapi tak boleh lawan hak betul. Cuma tuan-tuan siapa yang telefon dia ada iPad tu, kalau nak baca Quran jangan drag, diadab, jangan drag. Buka jangan drag. Zoom itu kurang ada. Slow, jangan slow sangat. Tak boleh tidur. Jangan slow sangat. Ada betul. Maka lihat akan mushaf, lihat semua ini, insya-Allah. Lihat muka mak, lihat wajah orang-orang saleh. Jadi gambar orang saleh lihat. Sebab dalam wajah mereka ada tawadhu, wajah mereka ada ilmu, wajah mereka ada cahaya. Kalau Allah bagi setiap orang tu, Allah putus, Allah bukakan, Masya Allah, tabarakallah. Ini yang kedua, jaga mata. Yang ketiga, jaga lidah. Masya Allah. Ada masa lagi kita tak habis sambung tahun depan. Ada masa lagi, Insya Allah. Yang ketiga, jaga lidah. Tuan orang Arab kata lidah ni saghirul jismi kabirul ifmi. Kecil dia lidah ni, tapi mudarat dia besar.
Sebab itu maksud Allah sangat mengetahui. Anggota yang boleh buat maksiat, Allah letakkan pengawal. Mata yang boleh lihat maksiat ini, Allah letak pengawal. Apa pengawal dia? Kelopak mata. Kawal yang ada spektakel itu tambahan. Tak nak buka, tak nampak apa ni, tak nampak. Masya Allah. Telinga dia boleh dengar orang mengumpat, Allah letak pengawal. Gendang telinga. Rosak gendang telinga ni habis tak boleh dengar. Masya Allah. Maaf kemajuan. Yang ni boleh buat maksiat. Allah letak dia pengawal. Apa pengawal dia? Pengawal dia adalah dua paha. Itu pengawal dia. Setiap anggota ini selalunya ada pengawal dia. Dan pengawal dia satu saja. Tapi hebat yang nama lidah ni dua pengawal dia. Nak tunjuk teruk hebat dia boleh buat jahat. Apa dia pengawal yang utama? Gigi. Gigi ni tahan. Tak cukup dengan gigi, bibir. Bibir ni tahan. Dua pengawal. Lain semua satu. Ini dua. Kerana apa? Kerana bencana lidah ini. Masya Allah, tabarakallah. Sebab itu lidah, kalau tak boleh baca Quran, jaga lidah daripada menentang orang. Baca Quran banyak-banyak. Ini malam ke-20 berapa ni? Hari ke berapa ni? 20. Sebabnya kita dah khatam 19. Maghrib ni kita khatam 20 lah. Imam Syafi'i khatam Al-Quran setiap hari, luar daripada Ramadan, setiap hari 30 juzuk Quran. Maksud kata sekali khatam. Pada bulan Ramadan, seperti disebut oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau khatam 60 kali khatam. Siang sekali, malam sekali. Luar daripada solat tarawih lain lagi. Imam Syafi'i, beliau katakan, ketika aku membuka Al-Quran suratul Fatihah, aku tidak akan berhenti sampailah kepada surah An-Nas. Bukan main ulang 3 kali Qul Huwallahu Ahad. Qul Huwallahu Ahad siapa baca sekali, Qul Huwallahu Ahad, Nabi sebut ta'adul thuluthul Quran. Qul ya ayyuhal kafirun ta'adul rubu'ul Quran. Siapa baca Qul Huwallahu Ahad, maka dia dapat seolah-olah membaca 1/3 Quran. Qul Huwallahu Ahad, jangan baca kepala saja ni, baca sampai habis. Qul Huwallahu Ahad, Qul Huwallahu Ahad. Nak kita boleh habis. Qul Huwallahu Ahad sampai habis. Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semua kita baca 1/3 Quran. Dia minta kritik, dia bagi. Dia kerja kat FD, masya-Allah, kerja duit dia. Lagu tu kan ulang 3 kali. Ulang 3 kali serupa dengan satu baca Quran. Habis Ramadan orang tanya berapa kali khatam Quran. Dia kata tak berapa, dia kata tak banyak mana. Dan orang tu jadi kalau Imam Syafi'i, Imam Syafi'i 60 kali khatam. Dia 200 kali. Rupanya dia ulang main ulang. 3 kali Qul Huwallahu Ahad. Baca Quran. Sayyidina Uthman bin Affan 2 rakaat solat khatam 30 juzuk Al-Quran. Sayyidina Tamim Ad-Dari pun demikian. Sayyidina Sa'ad Abi Waqqas pun demikian. Al-Imam Az-Zuhri, Al-Imam Malik rahimahullah tidak akan mengajar hadis pada bulan Ramadan, melainkan semua tumpukan baca Al-Quran Al-Karim. Imam Syafi'i mengatakan, aku pelik orang berbicara tentang hukum di bulan Ramadan tetapi tidak menyibukkan dirinya membaca Al-Quran Al-Karim. Masya Allah. Al-Imam Abu Hanifah di dalam kitab Al-Khairatul Hisan di Manaqib Al-Imam Abi Hanifah An-Nu'man yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, beliau katakan, di akhir hayat beliau, Imam Hanafi ditangkap, masuk dalam penjara. Askar-askar masuk dalam rumah. Beliau wali, kamu boleh pijak di mana-mana tempat dalam rumah aku, tapi jangan pijak tempat ini, kerana di sini aku solat dan di sini aku pernah dan sudah mengkhatamkan 7,000 kali Al-Quran. Ini kisah-kisah sebegini ni bukan jual minyak ni, dan kita betul. Bukan saja-saja betul cerita sama dia. Mana boleh, tak boleh, tak bohong dan dosa kan. Ini cerita betul ini. Nanti rujuk dalam kitab tersebut. Karena itu, kalau tak ada perkara, jangan sembang. Jangan sembang banyak. Jangan marah-marah.
Jangan meletak banyak. Ini cerita orang meletak ni kan, atau sekadar kita ni sajalah sebagai kenang-kenangan cerita meletak. Ini cerita Datuk Hashim Yahya, dia cerita kat saya. Cerita perempuan Mama Abi tak ada kena-mena orang hidup dengan mati ni lah. Tak ada kena-mena sini lah. Bini dia kuat meletak. Masya Allah, suami dia bingung. Murung, kawan dia tanya, awak ni sedih ni. Dia kata, isteri saya ni tak tahu dia tak kuat meletak. Saya tak tahu nak buat lagu mana. So, kawan-kawan dia kata, apa payah sini? Ajak dia pergi badang kaset, cari pergi buta, tolak dia dah pergi buta. Habis cerita. Dia kata, saya tak fikir benda ni. Dia kata, bagus. Akhirnya dia bawa isteri dia pergi ke badang kaset, pergi cerita anak. Tak ada anak apa dia pun tolak. Isteri dia ada. Isteri orang Kelantan. Masya Allah. So dia dia rasa kata suami dia, sebab suami dia orang Kedah. Masya Allah. Balik rumah, Masya Allah, senyap. Tak ada busy. Malam tu dia tidur awal tu dia. Pukul 8 dia tidur. Satu benda dia tak. Malam kedua, Masya Allah, tenang. Malam ketiga lagi seronok. Malam keempat dia rasa sunyi, tak ada hiburan. Biasa ada lah hiburan. Masya Allah. Akhirnya dia pergi bawa tadi. Dia kat situ, hoi, ada respon. Mana still alive. Still alive. Tarik. Dia pun tarik, tapi dia tarik pelik. Dia rasa berat. Isteri dia kecil lah. Dia tak meletak lah. Isteri dia kecil ni. Ni berat. Tarik. Berat. Masya Allah. Tabarakallah. Dan nak sampai keluar tangan. Hitam tegak berbulu-bulu. Ni apa ni? Isteri saya memang orang berbulu, tapi takkan 3 hari dah tumbuh bulu depan ni. Masya Allah. Apa optimis. Keluar tangan sebelah kiri. Berbulu juga sama. Akhirnya keluar. Masya Allah, macam gorila. Hitam semua. Siapa ni? Lembaga ni boleh jawab, saya hantu dia lah. Lembaga ni boleh jawab, saya hantu. Saya pun tadi ke bawah ni bukan suruh kamu naik. Saya nak suruh isteri saya naik. Hantu tu kata, abang hantu isteri kamu lah. Ya, siapa lagi? Awal. Dia kata, saya 3 malam tak boleh duduk. Isteri kamu daripada hari pertama kamu tikam ke Allah beletak, dia kata. Siang malam saya 3 malam tak boleh tidur. Allah sorry, hantu benda ke orang beletak. Ini tak ada dalam hati dengan jari ni. Tapi kok dalam hati mencerita saja. Kalau tak boleh baca Quran senyap saja. InsyaAllah kita diam dapat pahala. Sebab kalau sudah bercakap boleh buat dosa. Seterusnya tangan, jangan lihat orang lain. Kaki dengan empat yang buat maksiat. Alhamdulillah ni daripada pejabat tadi. Berapa langkah tidak ada melangkah. Ini setiap langkah Allah akan gadakan. Man taqarraba fihi bi khaslatin kana kaman adda fariidatan fima siwa wa man adda fihi bi fariidatin kana kaman adda 70 fariidatan fima siwa. Dan bulan Ramadan, siapa yang buat satu sunat Allah gandakan dari hak wajib. Siapa yang buat satu wajib Allah gandakan dari 70 yang wajib. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian jaga perut waktu buka puasa. Jangan makan benda yang haram dan jangan makan benda yang syubhat. Orang yang makan benda yang haram ketika buat puasa, buka puasa, kata Imam Al-Ghazali, kana safihan, orang ini tidak cerdik. Dia seumpama dia menyedikitkan makan obat takut mudarat, tapi akhirnya bila dia makan ternyata dia makan racun. Orang ini orang yang tidak cerdik. Ataupun orang yang membina akan mahligainya, tapi akhirnya dia bom akan kota yang ada pada mahligai itu. Orang ini orang tidak cerdik. Kerana Imam Al-Ghazali pesan, lihat apa yang kamu makan dan lihat di mana kamu makan. Sebab itu jaga-jaga niat dekat azan Ramadan. Lihat, dengan disebarkanlah supaya makan makanan kita itu, dan lihat juga peniaga dia, lalu mana pakaian dia supaya berkat, gitu. Kemudian
Jangan makan banyak benda yang halal ketika kita buka puasa. Jangan banyak dendam buka puasa. Ini Masya Allah, tabarakallah. Ala qadar saja, especially 10 yang terakhir ini. Sunnah Nabi makan sikit waktu buka puasa, dan Nabi kan makanan buka puasa ni waktu sahur nanti. Satu. Yang kedua, Nabi akan mandi mulai daripada malam ni, malam ganjil malam ni kan, sampai ke 10 yang akhir nanti. Sunnah Nabi mandi antara Maghrib dengan Isya, mandi sah. Baca kitab ibarat ni jangan tersilap baca. Mandi antara Maghrib dan Isya, bukan mandi dari Maghrib sampai Isya. Itu semuanya Masya Allah. Kalau tak ada tak apa. Kalau tak ada tak apa, kita exhausted, jail, tak apa, semuanya ada hikmah. InsyaAllah tuan-tuan, apa yang berlaku pada kita ni semua ada hikmah. InsyaAllah semuanya baik. Mustahil Allah nak zalimkan kita. Ada raja ni, dia ada seorang pembantu Tuan Haji. Kalau dia tanya pembantu dia, apa yang berlaku pada saya ni, Tuan, Sultan, semuanya ada hikmah tu dia ada. Kali raja potong apa datang, tak terpotong tangan. Ya Tuan penasihat, saya tangan dah terpotong ni, apa yang terjadi ni, apa nasihat kamu? Tuanku, jangan risau, semua ada hikmah di sebaliknya. Hak potong tangan ni pun ada hikmah, dia kata. Sebab dia suka memburu dengan kawan ni. Ya kerja benar, kamu masuk dalam penjara. Akhirnya masuk dalam penjara. Akhirnya dia pergi buru seorang diri. Buru seorang diri akhirnya sampai satu kawasan Kaliber. Ini baru memakan orang. Ditangkap Kaliber ni, seronok Masya Allah. Masya Allah tu saya tambah. Kaliber saya sebut Masya Allah ni. Ada makan kita hari ini, raja kata ikat dan sediakan periuk besar. Tapi raja kata sebelum kita masak dia, kita nak daging dia bagi manis, sedap. Lagu mana? Cek seluruh anggota dia. Jangan ada yang cacat celah. Kalau dah cacat celah, tak guna. Kita cek orang lain. Cek kepala, bagus. Masya Allah. Cek apa kaki, bagus. Perut lagi bagus. Sebab dia ada perut dia ada tinggi sikit, gunung sikit perut dia ni. Banyak isi ni, Masya Allah. Cek lain semua bagus. Tengok cek tangan. Tuanku, tangan dia, jari dia betul. Tuanku kata, tuanku kata, apa tak jadi? Lepaskan dia. Dia pun seronok sangat-sangat. Siapa dulu siapa dia cari? Siapa dulu tuanku cari? Hak tadi yang masuk dalam penjara ni, Masya Allah, dia pakat lari ke istana. Alhamdulillah, terima kasih. Kamu yang kamu sebut ada hikmahnya tadi, sangat betul saya selamat daripada dimasa oleh mereka. Bagaimana pandangan kamu? Tuanku, apa yang berlaku ni semua ada hikmah dia. Tuanku dia kata, ini pun ada hikmah. Apa hikmah dia? Tuanku, bukankah kita dua selalu berguru? Dan kalau kita kena tangkap, bukankah dia akan cari orang yang paling ringkas? Dan tak ada cacat tidak. Kalaulah kita dua kena tangkap Kaliber ni, jadi tentu tuanku akan lepas, saya akan dimakan. Kalau saya tak ada cacat tidak saya. Tuanku kata, betul, hal ni hikmah dia. Kerana itu setiap sesuatu ada hikmahnya. Bersabar sahaja insyaAllah. Anything yang berlaku mesti ada wisdom di sebaliknya. Karena itu kalau kita dapat jaga tadi syarat, jaga pendengaran, jaga penglihatan, kemudian jaga lidah, jaga tangan, jaga kaki, jaga perut, dan jaga makan. Dan selepas kita makan, ya Allah, kita doa, ada khauf dan raja. Khauf, takut-takut dari terima oleh Allah, raja, ya Allah, terimalah ibadat kami. Ini at least insyaAllah kalau syarat-syarat ini dipenuhi, insyaAllah puasa kita jadi puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, campur dengan niat ikhlas, campur dengan istiqamah, campur dengan bersungguh-sungguh, maka itu menjadi value added, maka lebih dari penerimaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Mudah-mudahan kita semua puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itulah yang selalu didoakan oleh para sahabat. 6 bulan sebelum Ramadan, ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, bagi lapang kami untuk buat amal ibadah. Ramadan mereka perlu buat amal. 6 bulan selepas itu, ya Allah, terimalah ibadat puasa kami, qiyam kami, tarawih kami, bacaan Quran kami, sedekah kami. Memori Ramadan, kata Syekhuna Al-Faqih Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Badjari, memori Ramadan, memori sahabat sepanjang tahun. Ingat hanya ada apa? Ada pada Ramadan. Dan itu kita pun ikut macam mereka juga. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hada wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Ramadan wa a'inna 'ala as-siyam wal qiyam wa hifdz al-lisan wa ghadd al-basar wa qira'at al-Qur'an waj'alna min al-maqbulin indaka ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna lailatal qadar, Allahumma rzuqna lailatal qadar, Allahumma rzuqna lailatal qadar wa a'inna 'ala qiyamiha wa ihya'iha ya arhamar rahimin wa ya ajwadal ajwadin wa ya akramal akramin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.